Dia belajar macam mana? Nabi duduk cara kau mengajar cara kau ansab ni kau, cara kau syair ni kau. Tak. Tentu sekali dia dapat hak syair-syair ni setelah ada Quran hak sesuai dalam rumah Nabi. Wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah. Hak tu suruh baca Quran. Isteri-isteri Nabi. Hak tu hak layak dengan dia. Pas syair ni macam mana? Kalau dia ni dah masa Islam baru lahir, tentu suasana dia tu Quran saja. Tak ada benda lain. Tak ada syair-syair. Sebab tidak sesuai Nabi tu dengan syair. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak ajar syair ke dia. Nak kata Nabi ajar syair, dia duduk dengan Nabi. Dia belajar dengan siapa dia? Tak pernah siapa. Kecuali kalau dia di lahir masa jahiliah, pada masa tu memang meluas syair-syair ni. Menjadi budaya dalam masyarakat dia. Orang yang kata syair ni orang yang lebih istimewa. Dan dia belajar dengan ayah dia, duduk dalam masyarakat dia sudah bersadar. Baru benar sama. Kalau tidak macam mana? Tak ada siapa pun kata ini mukjizat. Tak ada siapa kata. Kalau dia ni pelik lagu ni dengan budak kecil ni tiba-tiba jadi pandai gitu, mesti jadi mukjizat. Orang akan sebut-sebut. Ni tak ada siapa pun kata. Tak ada seorang pun ulama kata ini semua hasil mukjizat Nabi. Tak ada. Bermakna biasalah ni, proses biasa. Proses biasa. Orang tanya lagi, Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari kata, kami para sahabat ni kalau ada kerumitan masalah tidak akan selesai kecuali rujuk kepada Aisyah baru selesai. Umur berapa? Bila? Waktu bila? Selepas Nabi mati kau dia jadi pandai gini ni. Kau sebelum kita tengok dalam hadis-hadis ni, ketika Nabi duduk ada apa sama naik dah dia tu. Sama naik dah orang pergi tanya dia, orang pergi tanya Nabi, orang tanya dia, tanya Nabi. Biasa lagu tu. Pada masa tu pun dia ni hebat dah. Adakah 2 tahun sebelum Nabi SAW wafat saja ketika tu saja tiba-tiba dia jadi hebat? Kalau lagu tu pelik mesti orang cerita tu jadi buah mulut orang. Abu Zinad berkata, dia kata saya tidak pernah bertemu orang yang hebat dalam syair dari Urwah. Apabila orang tanya Urwah, kamu hebat boleh syair ni mana? Hebat. Dia kata saya belajar dengan makcik saya Aisyah. Pak Aisyah tu belajar macam mana? Duduk dengan Nabi SAW tu. Tak sesuai. Dia kata, Urwah kata Aisyah ni kalau sesuatu peristiwa berlaku dia boleh ungkapkan syair serta merta. Ni orang yang sudah mahir betul tu. Mahir betul tu. Bukan baru-baru main nak boleh ke syair ni. Bukan senang nak boleh ke syair ni. Lepas tu orang kalau perubatan gapo ni, kalau orang sakit orang pergi tanya dia juga. Dia royak ni, rawatan dia, ramuan dia lagu ni. Ni royak. Ni cerita hak lain pula ni. Lepas tu dari segi adab ansab gapo ni pun mahir juga. Itulah kemuskilannya. Maknanya kalau umur 9 tahun tu dia sudah duduk dengan Nabi SAW. Dalam masa 9 tahun tu, masa mana dia belajar, di mana dia belajar, itu kemuskilan. Tak pernah siapa. Sedangkan nak dapat zub syair nak gapo tu bukan senang hak tu. Lepas tu dia marilah contoh-contoh syair Aisyah. Dia mari contoh-contoh syair Aisyah yang mana hebat tu. Tak apalah tu kita tak perlulah. Lepas tu Aisyah pula dia telah meletakkan asas-asas ilmu dirayah hadis dan ilmu riwayat hadis. Asasnya dia banyak sehingga orang rojok ke dia. Dia boleh kritik. Setara Sayyidina Umar tu kritik. Sayyidina Umar tak kata apa kalau dia kata. Kalau lah pada masa tu umur dia berapa? Mestilah orang kata dia setara mana. Sahabiah lain Sayyidina Umar kata tak pandai kita nak pakai buah seorang orang perempuan. Kata dia nak lawan kitab Allah tak pandai. Dia kata kepada siapa? Kepada Fatimah binti Qais. Jadi hak ni Aisyah pun kalau lah lagu tu mestilah dia kata ni tak ada. Apabila Aisyah kata seseorang nyamuk tamak suk dah tu. Dia tegur Aisyah terhadap Sayyidina Umar. Dia sebut berapa banyak. Aisyah kata tak betul lagu tu. Itu semua orang terima. Setara mana orang
Kalau duduk main anak ke lagi dah. Tak pernah sabar tu. Mesti orang kata, bila dia duduk main anak ke? Duduk main kuda Nabi Sulaiman. Dah. Ni dia marilah contoh-contoh hak Aisyah tegur sahabat-sahabat. Keliru, dia kata sahabat ni keliru, ataupun dia terlupa, ataupun dia tersalah, dia salah faham. Dia kata hak sebenarnya begini-gini. Dia mari ayat Quran. Maknanya alim benar. Alim benar tu cara tu mari ayat Quran. Hak ni tak betul. Orang mati dia diseksa kerana keluarga dia menangisi dia. Tak betul. Ayat Quran kata wala taziru waziratun wizra ukhra, kata dia. Hak tu asasnya. Apabila hadis ni canggah dengan Quran, tak boleh. Sama ada kita takwil ataupun kita ketepikan dia. Orang lain tidak menanggung dosa orang lain. Bapanya? Kerana orang lain berjerit, ni hak mati dia kena seksa. Apa? Bukan dosa dia, orang lain yang menangis. Tak, tak kena tu. Bercanggah dengan usul dalam Quran, kata dia. Tengok, dia bantah. Jadi bukan lagu tu sebenarnya cerita tu. Latar belakang dia lagu lain. Dia pun royak. Ini cerita berkenaan dengan orang-orang Yahudi, berkenaan dengan orang kafir. Bukan cerita orang Islam. Kita nak pakai untuk semua orang Islam, mana boleh. Sebab itulah apabila Ibnu Umar kata, dia kata yang firullahu li Abi Abdurrahman ama innahu lam yakdzib walakinnahu nasiya aw akhta'ah. Dalam Muslim ni ada dia sebut. Dia kata Ibnu Umar ni, Abu Abdurrahman kunyah dia tidak, ketahuilah kata dia, sesungguhnya dia tidak berdusta, tetapi dia terlupa atau dia tersilap. Maknanya terlupa dan tersilap tu boleh ada daripada sahabat pun boleh ada, apatah lagi kalau Urwah, kalau dia nak tersilap apa-apanya. Aisyah sendiri pun lepas tu tak apalah. Dalil yang ke-22 iaitu apabila nikah dia nak kanak, rindu sangat nak kanak. Mana hak nak kanak ni dia orang sudah lama menikah dan sudah berumur kalah. Kalau baru 10 tahun tiba-tiba nikah tu nak kanak lalu, itu tidak biasa. Tidak biasa. Tapi Aisyah ni nak kanak, sehingga dia tidak dapat anak tu. Bila dia tidak dapat anak, dia kata isteri-isteri Nabi yang lain ada kunyah belaka. Hak ni orang panggil Ummu Habibah, hak ni orang panggil Ummu Ghani, orang ni orang panggil Ummu Ghani. Dia nak Ummu Ghab, dia tak ada anak. Nabi SAW kata, bubuhlah anakmu tu. Anakmu tu maksud dia Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Sebab itu dia ni, Aisyah ni dikunyahkan dengan Ummu Abdullah. Abdullah tu bukan anak dia, anak dara dia. Pasal apa? Kerinduan dia tu sebagai seorang ibu, dia sudah kahwin, dia berasa nak jadi ibu tu. Nak jadi ibu ni orang setara mana? Setara mana orang nak jadi ibu? Hak munasabahnya dia nikah sekian lama dah, lepas tu dia ni berumur dah, lepas tu tak dapat anak, barulah rusing, barulah nak cari anak akak kau gapo kau, barulah ada. Hak ni nak dah. Tak apa, lepas pada tu dia pakai kunyah tu lah. Nabi SAW pun benar, tak apa, dia pakai kunyah tu. Seterusnya ada seorang sahabat mati dalam perang Uhud, anak dia Bishr, duduk menangis. Ayah dia mati dalam perang Uhud, duduk menangis. Nabi SAW pun pergi dekat dia, pergi kata kepada dia, amma tarda an akuna abaka wa Aisyah wa Aisyah ummak. Adakah kau tak suka aku menjadi ayahmu dan Aisyah menjadi ibumu? Aisyah menjadi ibumu. Dia kata kepada budak tu. Budak tu umur berapa kita kata budak jerit ni? Kerana kematian. Kerana kematian dia besar tu. 15 tahun pun boleh jerit lagi. Biarlah kita letaklah ke bawah 10 tahun 7 tahun letaklah ke bawah. Aisyah tikah berapa tahun ya dia? Kalau 7 tahun, 10 tahun, 11 tahun, berapa tahun tikah? Adakah patut nasabah tu nak panggil mak? Pelik ke tu? Pelik kalau nak panggil mak. Hak tikah dia berapa tahun saja? Dan hak ni pun tak tahu kau satu duduk tengah main adok kau lagi. Seperti yang kita sudah baca baru ni. Adakah hak ni patut
disandarkan kepada dia sebagai ibu. Hak ni kan yang boleh apa nak menghiburkan anak yang menangis. Hak lagu ni kau. Kau hak lagu mana? Hak benar sabar. Hak duduk main anak kau hak sabar pada. Yang akan memujuk budak-budak, yang akan menghiburkan budak-budak yang kesedihan. Nak cara ke budak-budak sabar pada. Ni tak sesuai. Kalau kita tengok ni, nampak Aisyah tu sudah besar, matang, dia cerdik dah. Boleh jaga budak-budak. Hak ni dia sendiri pun kena jaga ni kalau lagu tu. Seterusnya banyak lagi yang lain dia sebut ni. Ya dia sebut di sini. Banyak lagi selain daripada hak asas dia lah. Satu perkara yang ada teringat sini tak ada sebut. Kalau kita tengok kan hadis ifk, Aisyah tu dikatakan dituduh orang berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Ketika tu alasan lah, selalu kita jumpa lah alasan. Orang duduk kata, "Pala aku mana tak tahu dia ada kau tak ada di atas gedung." Tu hakap pergi siapa ke Madinah. Tak tahu tu ada ke tak ada duduk datang. Alasannya apa? Dia kecil. Alasannya dia kecil. Ringan tak serah dia tu. Tak ada beza mana. Mana akak segeduk tu sendiri hak letak di atas unta tu. Hak di atas tu lah. Dalam kurungan tu orang perempuan duduk dalam tu. Jadi alasan yang selalu diberikan dia tu kecil. Tetapi apabila siapa kau perekat, dia umur 9 tahun lah, mana boleh? Dia besar pula. Kau bercanda. Di satu pihak, hak tu berapa tahun tu? Selepas pada mereka ni, banyak tahun tu. Ketika tu dikatakan kecil lagi. Sebab apa? Peristiwa tu berlaku pada tahun yang ke-4 atau ke-5. Setengah-setengah ulama kata pada tahun yang ke-7 tu baru berlaku. Maknanya bersadat. Setara besar tu pun ingat lagi, kecil lagi. Lepas ketika umur 9 tahun, apa jadi besar pula? Besarlah tu, lah ke bawah tu kau besar. Pelik juga. Ya. Itu tak benar. Situ nampak percanggahan dah tu. Nampak percanggahan. Banyak percanggahan-percanggahannya. Kalau kita tengok cara orang bahasa dengan Aisyah tu macam orang tua, orang yang dihormati. Bukan seperti budak-budak. Cara tu. Isteri-isteri Nabi SAW yang lain pun tidak pernah kata nak pakai buah dia. Orang lain tak pernah kata lagi. Sekurang-kurangnya ada seketika dia tu muda tak tahu apa lagi. Kata lagi tak ada, tak pernah. Menunjukkan tidak. Padahal kalau nak kira peluang lah tu ada tu untuk nak melemahkan dia, menguraikan dia. Tapi tak pernah isteri-isteri Nabi SAW yang lain kata lagi, tak pernah. Bahkan dia kira serupa lebih kurang orang lain. Cumanya dia ni nikah dengan Nabi SAW memang anak dara, bukan sebagai janda. Orang lain janda. Tu ya beza. Tapi dari segi umur lebih kurang. Tidak kata jauh sangat tikah sehingga jadi kepelik. Kemudian dari segi sejarah pula dia sebut sini. Iyalah hak sejarah tu ni kita boleh fikir sendirilah. Kalau menikah ni untuk agama dia. Nikah ni untuk nak meringankan beban suami, untuk dapat anak, untuk urus rumah tangga. Pak kalau budak tu sendiri tak boleh nak urus rumah tangga, diri dia sendiri pun kena orang urus, apa makna dia? Apa makna? Dan kalau menikah pun tak boleh anak, untuk apa? Nak jaga suami pun tak boleh, untuk apa? Artinya dengan kita duduk sebut-sebut benda ni, duduk buka benda ni, bagi orang yang nak cari peluang, boleh jadi. Hak lon ni, orang sampai lon ni ramah hak gila pada budak-budak. Lama kan boleh peluang ke demo tu pula kan? Habis rosak masyarakat. Hak senang-senang, hak kaya-kaya, hak gapa-gapa tak apa, dia kata. Semua pitih gapa tanggung, kita tanggung. Kita nak budak kecil. Pada hak ganda. Selesai dah masalah. Makan minum tak apa. Terus duduk cara lah orang lain jom basuh juga apa. Jadi lagu mana masyarakat kan lagu. Boleh jadi orang mengambil kesempatan. Seperti mana segi agama orang mengambil kesempatan kan nikah pak ke apa. Alasannya Nabi nikah pak. Boleh nikah pak. Biarlah tak betul. Sepuan Nabi pun ikut lah tu cerita kemudian.